Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa qala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merusa pengacara majlis Staf Pimpinan Surah Al-Muttaqin Imam Bilal, pegawai-pegawai Masjid Surau, tutup guru, alim ulama, ustazah, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia dan anugerah dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dilahirkan kita pula daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam melalui mereka sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dia bagi kita pula satu keadaan yang memudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan kita dibesarkan sejak kecil lagi dalam satu masyarakat Melayu Islam yang dah terbiasa dalam keadaan taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur dia sedarkan kita keperluan untuk ilmu, belajar. Nak mengenali ajaran agama ni, khasnya mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada satu majlis yang sangat mulia pada malam ni, yang selalunya kita baca kitab tapi tukar tajuk sikit, tak pakai kitab lah. Tapi sebenarnya isi kitab juga, insya-Allah. Dan ada maklumat daripada pengacara majlis tadi, ada sesi soal jawab lah tu. Tu mahal tu. Selalu ceramah perdana ni tak ada soal jawab lah. InsyaAllah, saya punya passion pun memang gitu, suka ada soal jawab. InsyaAllah. Jadi malam ni sangat bertuah rasanya, pasal kita atau acaranya menyambut malam Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedia maklum kita pun masih dalam bulan Maulid lagi. Tapi dah nak labuh tirai dah lah, nak habis dah. Rabiul Awal nak masuk Rabiul Akhir. Macam mana pun, majlis sambutan dan meraihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan saja terhenti di atas bulan Maulid, cuma dah terbiasa pada kita main bulan Maulid, buat sambutan Maulid. Main bulan Rejab, Isra' Mi'raj. Main bulan Muharram, Hijrah. Itulah lebih kurang.
Yang ni ialah sebahagian daripada keraian yang kita alhamdulillah duduk Malaysia ni, majlis seumpama ni diraikan. Bahkan kita tengok bukan saja di Malaysia, satu dunia meraikan majlis yang seumpama ni. Alhamdulillah kita termasuk daripada kumpulan yang meraikan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan kita dalam keadaan mencintai, meraikan Maulid Rasul ini, bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahkan mencintai apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dah malam ni atas tajuknya ceramah, dia passion ceramah lah sikit. Saya pun bukan pandai sangat ceramah. Tapi dah orang panggil, tukar tajuk, saya tukar style lah sikit. InsyaAllah. Apa dia tu, tengoklah. Saya bukan penceramah, termasyur, tersohor apa. Dah atas nama ceramah, buat style ceramah lah sikit. Kita buat misal lagi ni. Mula-mula sebelum nak masuk cerita mengenai Maulid Rasul ni. Supaya insyaAllah kita punya matlamat di akhir majlis kita ni, kita akan faham dan tahu konsep kenapa kita sambut Maulid Rasul. Dan ada akidah kita dengan Rasulullah, khasnya siapa yang Rasulullah ajar dan kenal dengan kita. Dan kita sambut Rasulullah ni tiada lain melainkan di atas apa yang Rasulullah bawa sebenarnya. Apa yang dibawa dan diajar kita tu sebenarnya benda besar. Di atas besarnya yang dibawa itu, maka dengan sebab itulah kita membesarkan siapa yang membawa ajaran itu. Satu kita sambut. Jadi insyaAllah majlis kita objektifkan matlamat majlis kita malam ni untuk faham konsep itu. Yang dengan itu nanti kita akan bergerak untuk maju seterusnya, untuk ada upgradekan diri kita, ilmu kita, muhasabah diri kita untuk terus mengekalkan status quo kita sebagai orang Islam, mukmin, bahkan tak berpuas hati dengan apa yang ada, bahkan semakin untuk bagaimana nak menjana diri kita ni supaya makin boleh cinta Allah dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Itu kita letak objektif hujung. Insya-Allah. Jadi ada sekalian sedikit permulaan ni kita mikir ya. Kalau malam ni lah bukan saya datang, tapi Menteri Besar Perak datang. Agak-agak macam ni ke majlis? Tak faham? Macam ni ke majlis kawan? Oi, semua orang datang. Kenapa dia bergaduh ya sangat menyambut Menteri Besar ni? Cuba jawab sikit boleh? Mulia dia. Mulia dia tu ke apa benda dia bawa tu? Ada makna tu. Jadi kita sambut tu siapa? Dia sambut lagi. Jalan tar, lekuk-lekuk bonggol yang huduh hopper tu. Tuan-tuan mari sini kan. Kan ada berapa bonggol-bonggol tu. Menderita kereta kita tuan, kalau sehari 10 kali ulang alik. 10 bulan bel join tukar. Sikit saya melawak tu. Kalau MB datang macam ni hopper. Tak, jalan baru. Dia akan bagi bantuan siapa komuniti yang dalam masyarakat ni yang miskin, yang susah. Contoh. Betul tak? Dia bagi bantuan keuangan, balu. Contoh kan, ada yang mungkin kebakaran, kemalangan, OKU, Down syndrome. Misalnya kan, dia akan bagi macam-macam bantuan. Seronok tak sambut MB ni? Dan dia datang tu pula macam-macam. Ni kata surau. Surau pun, surau kita special tuan. Surau terbuka. Susah nak jumpa surau terbuka ni. Cari satu Malaysia, surau terbuka macam ni. Dan bunyi ceritanya dia datang masjid. Dia tengok dia luluskan dalam masjid. Dia bagi, kata dia, kita akan peruntukkan sebagai, ni satu bantuan ihsan. One off, kata dia. Kita akan bagi 3 juta untuk tapak masjid. Macam. Seronok tak? Seronok tak? Alhamdulillah. Macam ni kita sambut MB. Betul tak? Kita nak macam-macam datang kat dia. Dia datang ni, bagi ni, bagi ni, bagi ni, bagi ni. Itu dia bagi masjid. Bersama tu kita akan bagi kata 1 juta lagi untuk buat sekolah agama rakyat. Di sekitar tanah masjid tu.
bagi lagi, bagi ni. Macam mana? Seronok lah kita dengar. Jadi kalau kita tahu yang ni yang dia datang, dia nak bawa, dia nak bagi kita, agak-agak macam ni ke majlis? Ada paluan kompang tak? Ada tak? Oh, datangnya tu sambut, beratur. Anak-anak taman ni semua kan, perak-perak, sallallahu ala Muhammad, perak, mesti punya belagak tu. Walaupun MB tu tengok di AP. Contohlah, saya buat misal kan. Betul tak belagak? Belagak. Dah berlaku dah pun. Bukan saja MB, tapi kadang-kadang YB, MP tu Member of Parliament lah kan. Ahli Parlimen, Exco. Kadang-kadang bukan Islam pun. Tapi dia pakai baju Melayu pasal majlis Maulidur Rasul. Dia datang, dia bagi ucapan. Pakai baju Melayu lah dia. Takkan dia nak pakai tongsam. Nak pakai baju pakaian tradisional dia kan. Dia mesti sesuai dengan acara lah. Pasal itu uniform dia. Kita pun dengan bunga mangga, kompang, perak, belagak datang. Siapa? Pasal dengan sebab dia datang tu, dia bawa bermacam-macam manfaat untuk kita. Seronok tak dia datang? Kalau boleh tak datang lagi tak? Kalau boleh setiap hari tak? Betul tak? Setiap bulan. Kalau boleh awal. Baru ni datang. Dah lebih setahun nak masuk 2 tahun baru datang. Itu pun datang juga. Yang tak datang langsung pun ada juga kan. Tu lain hal. Ni tu masih faham lah. Saya nak cerita apa? Inilah seronoknya kita datang orang besar-besar. Itu MB. Kalau lupa lah nak sebut. PM. PM. Bukan PM tepi. PM lah. Perdana Menteri. Macam. Lagilah tuan-tuan. Kita akan isytiharkan Bougainvillea ni sebagai pusat pelancongan. Macam. Contohlah kan. Kita akan isytiharkan sebagai bandar metropolitan. Contohlah macam mana? Kita akan dirikan satu pasaraya yang terbesar berhampiran dengan kawasan ini. Perak aman, jaya. Contohlah kan. Macam lagi seronok tak? Lagi ramai tak orang datang? Tuan-tuan, tak cukup surau kita ni. Dia tengok surau terbuka ni lah, Allah, komatnya kata dia surau ni. Dia bagi peruntukan macam-macam tak? Seronok tak dia datang? Seronok tak? Tuan-tuan, orang dunia ni dibawa seronok bawa mata benda dunia. Satu kita seronok dia. Dan kita nampak apa yang dia bawa. Satu kita seronok datang dia. Betul tak? Okey. Itu pembukaan. Seri majlis dia. Saya bukan nak cerita dia. Saya bukan nak cerita PM. Saya bukan nak cerita Menteri Besar. Tapi saya nak cerita konsep. Kenapa kita menyambut. Jadi kita menyambut orang besar-besar ni. Siapa? Pasal dengan sebab dia datang bersama dengan dia tu. Ada benda yang besar dia bawa. Menyebabkan jadi rahmat kat kita. Nabi SAW ni. Ni lah tuan-tuan yang kita nak faham. Tapi Nabi dia bukan bawa projek. Bukan bandar metropolitan. Bukan. Nabi tak meninggalkan kita harta pusaka walaupun sekupang. Jangan kata untuk kita. Untuk anak isteri dia pun dia tak tinggalkan apa-apa. Dia tinggalkan apa untuk kita? Dia tinggalkan agama untuk kita. Ini Nabi Muhammad. Cuma bila kita tak tahu nilai agama, kita tak rasalah besar dia. Bahkan bila sambut Maulidur Rasul, bidah. La ilaha illallah. Apa pasal kau ni? Apa jadi kat kau? Boleh faham saya sebut apa kan? Cukup lah saya syarah macam tu padan dah tu. Tak syarah panjang tak apa dah. Nabi ni datang buat apa? Dia datang ni bawa agama Islam kat kita, keluarkan kita daripada zulumat kepada nur. Ni Nabi Muhammad ni. Qad ja'akum minallahi nur. Datang kepada kamu ni daripada Allah Ta'ala. Siapa datang ni? Nur. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan nur dalam Al-Quran ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menggunakan istilah nur situ. Pasal datangnya dia ni memang dia sendiri nur. Memang kita ada akidah kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nur tak? Betul Nabi Muhammad pun kita biasa panggil Muhammad Nur.
Dan dalam istilah kita ahli sunnah wal jamaah pun ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak syarah tu panjang, tapi saya sebut dengan isyarat itu cukup dah. Nak menunjukkan dia datang ni memang bawa cahaya besar. Dan cahaya ni bukan untuk bagi makan minum kita. Bukan untuk buat projek jalan raya. Bukan untuk buat bangunan tinggi-tinggi. Bukan buat pasar raya, bukan. Bukan buat masjid, bukan. Tapi untuk kita berjaya di dunia ke akhirat. Yang dia datang ni selamatkan kita. Dan dialah penyelamat yang paling besar sekali. Tak ada dah penyelamat yang lebih besar daripada dia. Tengok. Inilah kita sambut dia. Jadi kita menyambut Nabi SAW ni pasal apa? Pasal agama yang dia bawa. Dan agama yang dibawa berteraskan kepada akidah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satulah kita seronok datang Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Pasal dia membawa kita cahaya, mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada nur. Kegelapan apa? Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan munafik, kegelapan murtad, na'udzubillah. Kegelapan fasik, kegelapan dosa, kegelapan fujur, isyan, macam-macam nama istilah benda-benda tak elok ni tuan-tuan. Keluarkan kita pada nur, apa? Islam, iman, ihsan, taqwa, tauhid, mahabbah, kasih sayang. Ni Nabi kita Muhammad SAW datang. Best tak dia bawa? Best tak? Dan tak ada manusia yang Allah Ta'ala utuskan atas muka bumi ni boleh menandingi kehebatan macam mana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ni. Okey, prinsip rasanya kita faham. Alhamdulillah. Jadi, yang perlu kita tengok adalah macam ni. Dia bawa memang benda mahal dan berharga. Kita pun dari satu sudut dah dapat benda mahal dan berharga tu. Dari sudut kita dah Islam sejak kecil. Mahal tu tuan-tuan. Cuma walaupun mahal, sikit tanya soalan. Faham tak? Tahu tak berapa harga dia? Yang tu yang kita tak tahu nilai tu. Sampai kita sia-siakan macam Islam yang kita dapat ni tak ada harga. Ni masalah kita. Satu agama tu kita rasa macam tak ada harga, kita buat pun macam tak berharga. Lepas tu, ke Allah pun kita rasa macam tak ada apa-apa. Tambah bila datang bulan Maulid dengan Nabi Muhammad, kita tak ada rasalah kebesaran dan kehebatan dia. Siapa? Kita tak tahu apa value agama yang dia bawa ni. Dan kita dah rasa Islam yang kita dapat hanya sekadar mak bapak kita Islam, dengan kita dibesarkan dengan fenomena Islam yang kita rasa kita dah faham Islam ni, yang tu kot lebih kurang bahasanya. Macam kita lah ni. Ni kalau saya tanya tuan-tuan pun, rasa selesa tak Islam yang kita ada? Rasa selesa ke rasa tak selesa? Jawab betul-betul. Ikhlas jawab. Tak payah pura-pura lah kan. Duk rasa selesa ke tak selesa? Rasa selesa tak? Okey, relax je awak. Aman, damai, bahagia. Boleh cari makan, minum. Boleh sembahyang waktu bulan Ramadan kita puasa, berbuka, majlis berbuka puasa, bayar fitrah RM7 aja pun apa nak mudarat sangat. Ini duk rasa macam mana? Dah boleh buat umrah berapa kali, tunggu pergi haji pula. Rasa macam mana? Okey tak? Dah ada sistem perbankan Islam, madrasah, sekolah agama. Anak-anak kita pun dah boleh pergi sekolah sama yang jaga apa-apa. Nah, duk rasa zon selesa tak? Selesa tak? Kita duk rasa selesa. Satu, kita kata Nabi Muhammad ni macam mana? Kita duk rasa ini je lah dia bawa. Kita tak rasa di mana ajaran dia yang sebenar, yang kalau kita faham betul-betul ajaran sebenar dia tuan-tuan, kita bukan macam ni rupa kita. Bukan rupa kita macam mana? Rupa dari sudut nak menyambut siapa dia Nabi Muhammad SAW ni. Dan menyambut dan kita nak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia ajar, dia tunjuk kat kita. Kalau kita faham betul-betul apa yang dia ajar, dia tunjuk kat kita tuan-tuan. Jangan kata tuan-tuan, dengan saya sekali akan berubah betul kehidupan kita ni, total punya berubah tuan-tuan. Kalau saya sebut kat saya sendiri lah, saya punya kehidupan pun belum berubah total lagi. Dengar saya sebut tu. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tuan-tuan semua dah wali-wali, tak apa dah. Dah berubah total. Saya pun belum berubah total. Untuk berubah mengikut betul-betul macam mana yang telah diajar oleh Nabi SAW.
Dan untuk berubah total ni ada sekalian, dia tak dapat tidak, mesti melalui proses perguruan. Yang guru kita ni, dia pun nak ikut total Nabi SAW dan dia pun telah mengajarkan kat kita ilmu setotal mungkin. Apa yang dia tahu, mengenalkan kita siapa Allah Ta'ala. Oh, dengan tu kita akan bersungguh-sungguh untuk istilahnya jalinkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh hubungkan jalinan kita dengan jalinkan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kehidupan kita tak ada dah yang kita nak cari, yang kita nak bersungguh-sungguh, kita nak tergila-gila dalam kehidupan kita, melainkan Allah dan Rasul. Kalau kita faham betul-betul perjalanan agama, tuan-tuan, inilah cara kehidupan kita. Isyarat para ulama kita sebut apa? Apa perjalanan kita ni? Ya Allah ni, dia akan jadi Allah ma'bud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud. Istilah. Allah ma'bud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mahbub. Itu istilah. Apa maksudnya? Allah ni, kita akan hidup hati kita, sedar kita, realize kita ke dia pasal kita kenal sangat dia. Disebabkan Nabi SAW ajar kita dengan kalimah La ilaha illallah ni. Kalau kita faham betul-betul, memang Allah ni always in my heart. Cuma kita tuan-tuan, kalau kita tengok sudut tu, betul dah ke Allah is always in my heart. Begitu juga kat Nabi Muhammad SAW. Adakah ada touching our hearts dekat our Prophet Muhammad SAW? Ada tak touching? Sebut Muhammad, oh Muhammad SAW. Macam kita sebut misalnya tadi, PM tu kan. Oh PM datang, PM. PM siapa tu jangan tanyalah kan. Kalau kita sebut PM yang kita tak suka, PM. Nyampah aku. Kita bukan cerita dalam konteksnya tu. Kita cerita PM yang kita sayang. Kalau cerita MB Perak ni, MB Perak yang kita sayang. Janganlah bayangkan MB ataupun PM yang kita menyampah. Faham tak maksud saya? Saya bukan nak cerita benci apa-apa siapa-siapa, tapi saya nak tunjuk konsep. Kalau orang yang kita sayang pasal dia boleh bawa sesuatu tu, Rasulullah ni macam mana? Oh tuan-tuan, kita mesti sayang gila punya kat Rasulullah. Pasal apa? Pasal kita tahu sangat apa yang dia bawa dan kita dah dapat ajaran apa yang dia bawa dan kita tahu betapa besarnya ajaran dia bawa. Kalaulah kita tak dapat ajaran ni, Jahanam, punah-ranah hidup kita. Inilah konsep kita nak menyambut Nabi SAW. Jadi dengan masa yang terbatas ni, saya pun tak cadang nak cerita panjang-panjang. Cuma saya nak sebut atau objektif yang saya dah letak target di hujung nanti ni. InsyaAllah. Jadi pertama saya nak sebut sekali lalu dengan ringkas. Apa dia ajaran yang Rasulullah bawa ni yang kata keluarkan kita daripada zulumat ila nur ni. Yang kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, memang Allah Ta'ala is always in my heart. Tak ada dah matlamat hidup kita melainkan ke Allah, Rasul. Tak ada hal lain. Kalau saya pendekkan tu, ke Allah dululah. Apa dia? Apa saja kita buat, Allah takkan boleh dia lupa. Allah ni tak mungkin dia lupa. Sikit soal. Kita lupa dah orang. Tengok dia. Lupa dah. Sentiasa lupa ke? Kadang-kadang lupa ke? Ke memang macam mana? Ke sikit-sikit je lupa? Ke banyak lupa? Soalan macam ni dulu. Banyak lupa ke sikit lupa? Banyak lupa. Banyak tu, sikit lupa tu, sikit lupa. Banyak lupa tak? Banyak lupa, sikit ingat. Ingat tu ada 50%. Ada? Bohbi lah rasa itu tak. Saja bagi soalan memikir. Ada 50%. 30%? 30% tak lulus tuan. Kurang 40%. Ni markah Faisal lah kan. Ada 20%. Ingat. Tuan-tuan, ingat apa? Dalam duk semayang pun lupa. Jangan kata masa yang lain. Masa duk semayang, masa duk zikir, masa duk baca Quran, duk subhanallah pun lupa kat dia. Bukan lupa. Tak ada apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya sebut malam ni atas ceramah dia dalam bentuk brainstorming lah sikit kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bunyi nampak bodoh kan. Sekalipun kita sebut dengan ada nada saja. Subhanallah, 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 subhanallah.
Bunyi sedap juga. Ada lagu pula kan. Serentak pula tu. Subhanallah, Subhanallah. Banyak duduk di mulut kan. Tak ada takluk hati tak berzikir pun, mulut dia berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya mulut dia orang. Jangan kata hak makmum, Tok Imam apa tu? Tapi bukan Tok Imam sini, Tok Imam Afrika. Saya style lawak saya macam tu lah kan. Tak gelak pun tak buat tu. Betul tak? Betul tak? Kita punya kehidupan macam tu lah. Jadi apa masalah kita tuan-tuan? Kita tak kenal apa yang Rasulullah ajar. Satu, kita tak ada nilai apa ajaran dia. Dan tentulah kita tak boleh nak rasa bernilainya dia. Itulah jadi kat kita. Itu yang kita punya sambutan Maulidur Rasul. Walaupun ada karnival, tadi pun kita dengar pencara majlis sebut julung-julung kalinya. Macam tu kot bahasa kan. Kita buat majlis semua ni. Negara lain tuan-tuan, kita tengok negeri luar, Zimbabwe, South Africa. Tuan-tuan, dia punya Maulidur Rasul. Stadium tuan-tuan, kalah stadium bola Malaysia lawan Indonesia. Kalah tuan-tuan. Crowd yang datang tu. Yaman. Tuan-tuan, Malaysia nak challenge? Tak boleh challenge. Kalau kita buat, katalah Maulidur Rasul negeri Perak macam mana? Arahan je, majlis jabatan-jabatan hantar berapa orang untuk buat perarakan. Lalu di kawasan ni, kawasan Bandaraya Ipoh untuk menunjukkan perarakan Maulidur Rasul. Itu pun mengeluh. Pasal apa? Pasal bukan dengan cinta dan kasih. Betul tak? Lebih kurang macam tu lah kan? Ada siapa duduk jabatan? Ada siapa esok masuk perarakan yang tu? Ada? Seronok pun siapa? Tu muka aku masuk. Seronok tu je rupanya. Tapi apa dia yang menyebabkan kita seronok, kita pun tak tahu. Nak sambut, kena sambut. Tak sambut lagi, orang kata apa pula. Walaupun memang ada negeri yang tak sambut langsung. Ada juga. Syarah lain lah tu. Itu syarah lain. Saya nak cerita apa ni? Saya nak sebut kata, nak banding dengan negara lain, Indonesia, nak banding dengan Yaman, nak banding dengan South Africa, negeri-negeri yang besar-besar tu, orang Islam pun ramai. Tuan-tuan, dia orang ni gila punya sambut Maulidur Rasul. Macam tu pun saya nak kata gini. Adakah setara itu saja yang disuruh kita menyambut Maulidur Rasul? Tera tu pun kena brainstorming, kena fikir. Macam tu je ke yang Rasulullah suruh kita sambut? Yang suruh kita cinta Rasulullah macam tu je ke? Bawa spanduk apa macam tu je ke? Bukan. Macam mana pun sekurang-kurangnya dia dah ada satu semangat untuk datang meraihkan. Mungkin masyarakat mereka, masyarakat yang meraihkan Maulidur Rasul macam tu. Kumpang seminggu, buat apa? Maulidur Rasul, jamu orang makan, belarak, berkasidah, berselawat. Siang, malam, pagi, petang. Dia orang punya masyarakat macam tu. Jadi, bila dah duduk masyarakat macam tu, dia orang akan lifestyle dia macam tu lah. Kita punya lifestyle ni, jabatan-jabatan panggil. Buat karnival, melukis, mewarna, memanah. Karnival ni mengubah pakaian, mengubah masakan, siapa sedap, buat pertandingan, kupasnya apa, suka nikah. Karnival Rasul kita berbentuk macam tu. Pasal kita punya lifestyle macam tu. Ada lifestyle orang, dia bukan macam tu. Dia Maulidur Rasul dia apa? Selawat. Ada yang duduk majlis berselawat, kasidah. Lepas tu, pakat selawat seorang 10,000, 20,000 selawat. Tuan-tuan, ada majlis Maulidur Rasul macam tu. Jadi, dia orang punya majlis Rasul di atas budaya yang ada lah. Macam mana pun saya nak sebut. Adakah macam tu saja yang kita nak meraihkan Nabi SAW ni? Tentu tuan-tuan kata tidak je. Okay. Jadi kalau tidak, sebenarnya macam mana? Memang kena lebih ada tu. Bahkan kalau sebut, saya duk ngaji tutup guru sebut, dia kata apa? Kita majlis Maulidur Rasul ni, sepatutnya kasih kita kat Rasulullah ni bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali, tapi 24 jam. 24 jam. Saya nak mula daripada belakang. Apa dia? Hadis yang saya sebut di awal mukadimah tadi, Rasulullah sebut macam mana? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, belum iman lagi seseorang kamu. Atas caraan ulama-ulama muhadisi kita, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita, maksud tak ada iman tu belum sempurna iman. Macam mana pun atas tengok zahir hadis tu, apa dia? Tak ada iman langsung, maksudnya belum ada iman lagi kat kita.
selagi kita tak kasih kat Rasulullah lebih daripada kita kasih daripada bapa dia, daripada anak dia, daripada bapa dia, daripada manusia sekaliannya. Sehingga aku ni, kata Rasulullah, lebih kasih daripada diri kamu sendiri. Kita dengan Rasulullah ni, kita kasih kat Rasulullah tu lebih lagi daripada kita kasih diri kita. Itulah iman yang sepatutnya kena capai dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, benar. Sepatutnya macam tu. Dan iman ni bila? Dan iman ni kat mana? Iman ni kat mana? Mulut. Hati. Dan untuk jatuh hati ni, dia mesti sini. Dan untuk sini mesti ada ilmu. Kenapa mesti kasih kat Rasulullah setara itu, sekadar itu, tahap itu? Kenapa kena kasih? Yang tu yang saya misal kat tuan-tuan tadi, macam MB datang, PM datang. Dia bagi macam-macam tak? Rasulullah bagi tak macam-macam? Bagi apa? Susu. Bagi duit. Bebas tol. PTPTN tak payah bayar. Apa benda ni? Ni janji pilihan raya. Dia bagi bandar metropolitan. Jalan satu Malaysia. Tak. Kata misalnya. Bebas tol. Tuan-tuan. Pekerjaan agama, sekolah agama dimakmurkan. Rakyat didahulukan. Macam tu. Bukan. Rasulullah bawa apa? Bawa agama untuk ini. Inna Allah astafa lakumuddin. Allah Ta'ala dah pilih satu agama khas untuk kita. Agama Islam. Jadi asal saya nak sebut, Rasulullah bawa agama ni untuk kita hidup cara beragama. Ni Rasulullah bawa. Jadi hadirin sekalian, asal saya nak sebut tu, sepatutnya kasih kita kat Rasulullah ni 24 jam. Cuma nak capai 24 jam, saya nak sebut kat saya dululah. Saya pun belum sampai lagi tu. Tapi di atas belajar, memang guru duk asuh. Memang duk proses belajar lagi tuan-tuan. Dapat asuhan guru lagi. Macam mana untuk terus nak upgrade kan diri kita ni supaya betul-betul boleh dapat kasih kat Nabi SAW. Dan untuk kasih kat Nabi SAW ni, tiada jalan lain melainkan apa? Kenal apa yang dia bawa. Dan dia bawa besar sekali, dia bawa apa tuan? Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sekali. Satu, Rasulullah ni atas kata dibawa agama, dibawa apa? Dibawa kita mengenal siapa Rabbul Alamin. Siapa Allah. Sekalian yang ni kalau saya nak syarah dalam masa sejam pun tak cukup, 2 jam pun tak cukup. Dia kena ada majlis ilmu yang sangat panjang, ada kesinambungan majlis dia. Cuma saya nak sebut atas masa yang terbatas ni, atas nama ceramah ni untuk sedikit dapat gambaran apa yang kita perlu cari dan belajar supaya kita boleh faham betul, itu satu. Dan supaya kita boleh usahakan untuk mencari siapa dia lagi orang yang boleh mengajar kita untuk memimpin, memandu, membimbing, apa lagi, menuntun, betul-betul boleh bawa kita dengan penuh kasih sayang untuk bawa kita ke Allah Ta'ala supaya kita ni memang ada hubungan dengan Allah Ta'ala juga 24 jam. Rasulullah ajar kita hak ni. Hadirin, Rasulullah ni dibawa ajaran kat kita ada perjalanan zahir dan batin. Perjalanan zahir yang saya sebut tadi, syukurlah kita dah dapat Islam sejak perjalanan lahir. Ada banyak perjalanan zahir yang dah betul dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Tambah kita dah boleh jaga sembahyang, boleh jaga aurat, boleh jaga puasa, tak pernah tinggal puasa. Kalau tinggal pun dah tobat, dah qada, dah apa semua. Lama-lama dulu selesai dah. Satu sudut kita pula boleh mengaji, boleh baca Quran, ada ayat Quran yang dah hafal, ada pula tu jawatan jadi imam, jadi bilal, boleh mengaji, boleh mengajar pula sikit. Ada nikmat yang kita dah dapat free je, tanpa bersusah payah pun. Kita tak bersubuh pun dapat. Kita dibesarkan, orang kata apa, ikut arus, flow arus tu, dapat free je gitu. Tuan, dengan dapat free ni lah, kita tak rasa value-nya agama ni. Jadi saya nak syarahkan tuan-tuan sikit lagi dalam bab tu, nak kata macam mana. Kita nak tengok, nak faham apa value yang sepatutnya kita kena cari, kefahaman apa yang kita nak faham betul-betul. Yang kalau kita tak dapat, insya-Allah kita akan usaha untuk dapatkan dia. Dengan itu kita akan faham inilah agama yang Rasulullah ajar dan bawa. Khasnya dalam bab mengenal Allah Ta'ala. Nanti barulah kita akan dapat
dan boleh menjadi hamba Allah Ta'ala yang mempunyai ciri-ciri orang yang beriman. Ya Allah letakkan inilah ciri dan kriteria orang yang betul-betul beriman. Ya Allah iktiraf iman kita. Kita pasal kita iman, kita iktiraf iman kita. Betul tak? Kita iktiraf tak iman kita? Tuan jawab tak? Iktiraf tak? Cuba soal gini. Allah iktiraf tak iman kita? Macam mana? Nak jawab tu? Sebelum Allah iktiraf, siapa dulu yang boleh iktiraf iman kita? Siapa? Mesti tutup guru alim ulama. Guru kita yang memang pakar dalam bab keimanan, dia boleh menilai iman kita. Dia boleh bagi letak iman kita duduk di mana. Guru yang memang pakar memang boleh. Memang boleh kan? Cuma kita tak biasa jumpa guru pakar. Itu masalah kita. Macam mana pun saya nak sebut kat kita ni. Kalau kita tengok nilai iman kita, adakah iman kita ni, kalau saya tanya gitu tau, kelang kabut tak kita? Iman kita ni Allah iktiraf tak? Kita akan kata macam ni, terpulanglah Allah Ta'ala nak iktiraf, tapi pada aku dah buat yang terbaik. Lebih kurang, ada orang jawab gitu betul tak? Tak kena jawab gitu. Tak boleh kan? Itu biadab namanya. Mana pula boleh dia kata, aku dah buat yang terbaik, terpulanglah pada Allah Ta'ala nak terima iman aku. Ui. Mana boleh cakap itu dengan Allah Ta'ala weh. Kau ingat Allah Ta'ala tu siapa? Member kau. Iman ni tuan-tuan nak, kita mesti kena risau dia atas iman ni tadi. Iman aku ni betul-betul ke aku ni beriman dengan Allah Ta'ala ataupun aku yang rasa aku beriman. Itu. Dan bila sebut iman, jangan tak tahu prinsip iman ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata apa? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini satu prinsip. Saya nak sebut prinsip tu lagi. Sambil itu saya nak sebut apa sepatutnya kena cari dalam bab iman dengan Allah Ta'ala ni. Lagi lepas tu saya masuk ke Rasul. Cerita sikit macam mana juga nak kasih ke Rasul. Lepas tu saya nak berhenti. Saya pun tak cadang nak panjang. Ni panjang pun. Tera ni pun ada orang dah macam ni tu. Pasal dia dalam bentuk berfikir sikit kan. Saya bukan, tu kata saya bukan penceramah berstyle. Gelak-gelak tu. Tuan-tuan nak gelak pun punya pasal lah. Kan. Tapi saya bukan penceramah itu. Saya penceramah yang macam ni lah. Lesio sikit mulut macam ni kan. Lesio. Memang ada orang kata gitu pun. Ustaz ni mulut kasar sikit. Lantaklah kasar pun. Aku tak kerti nak pelembut bahasa aku lah. Dah aku lah. Dia tak boleh lah. Saya dah tak boleh nak synchronize bahasa lembut. Macam munafik. Pura-pura tu tak pandai. Kan? Saya cakap je lah apa yang nak boleh cakap. Nak ubah pun nanti satu masa berubah dengan diri saya, dengan bahasa saya. Dengan kelebihan jumpa Tok Guru apa, Tok Guru ubah sekelip mata je. Macam tu kot. Dengan izin Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasanya. Pasal semua Allah Ta'ala yang beri. Tapi sabab tu melalui proses-proses perguruan, tarbiyah, asuhan dan sebagainya. Tolong doa untuk saya. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita prinsip yang kita mana boleh nak kata terpulanglah Allah Ta'ala nak terima iman, tak iman aku, pada aku dah beriman. Mana boleh cakap itu kan? Kita memang kena pastikan kita ni betul-betul beriman. Dan apa saya nak sebut ni, yang prinsip Allah Ta'ala sebut, orang beriman ni, ada orang terjemah ayat Quran tadi, surah Hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum Rum. Kan? Apa? Ankabut. Suratul Ankabut. Zaman ni dia orang nak surah ayat nombor kan. Yang tu canggih. Saya tak passion tu. Tanyalah orang yang mau ingat. Itu je lah kan. Orang Ta'ala kata apa? Adakah manusia menyangka mereka ni beriman sedangkan mereka tak dicuba dan diuji? Sikit tu kena sikit. Ayat Quran tuan-tuan bahasa ni dalam. Macam ni sikit. Tuan-tuan rasa tak kena cuba dan uji? Rasa tak? Rasa tak kena cuba dan uji? Ujian apa yang tuan-tuan rasa untuk kena? Ujian cari makan, minum itu. Kita tak rasa. Dan cuba ujian dan cubaan paling besar kat kita apa? Tuan. Yang jawab pun tak kerti. Baru tahu. Kita mengaku beriman. Allah Ta'ala kata, manusia yang mengaku beriman ni, dia tak akan dibiarkan begitu saja. Bahkan akan dicuba dan diuji. Kita rasa tak kita kena cuba dan uji? Dan kalau kata kena cuba dan uji, tuan-tuan tahu tak kita dicuba dan diuji dengan apa yang paling besar tadi? Apa? Nak jawab pun tak tahu.
Sedangkan kena cuba dan uji tak? Bila kita tak tahu dicuba dan diuji apa, tuan-tuan dah lulus ujian dan cubaan ke tak lulus lagi? Nak tahu lulus apa? Ujian pun tak tahu ujian apa. Macam mana tuan-tuan nak declare lulus tak lulus? Ujian pun tak tahu. Bila kata ujian tu, ujian apa besar sekali? Jawab pilihan. Saya tolong cerita ya, kan. Apa ujian paling besar sekali? Dan ujian tu ada kat kita. Apa? Nafsu. Satu. Itulah antara ujian paling besar. Dan nafsu ni ujian paling besar. Nafsu boleh buang? Tak boleh. Nafsu dia kena didik. Nafsu dia kena didik. Siapa didik nafsu tuan-tuan? Tuan-tuan didik nafsu sendiri. Baguslah itu. Siapa yang tunjuk ajar kat kita, nafsu kau buruk? Apa? Dan kita tak boleh. Kita mesti dakwa nafsu aku baik, diri aku baik. Rasa baik tak sekarang? Rasa baik tak ke? Rasa jahat? Adalah tuan-tuan. Kita kalau tak berguru dengan guru yang tunjuk kita perjalanan batin, kita takkan rasa kita baik. Buruk. Tak ada rasa ni. Tera dah ditunjuk kita buruk pun kita duk rasa kita baik. Tambah tak ada guru yang tunjuk kita buruk. Macam mana? Agak-agak rasa tak kita buruk? Kalau kita rasa buruk pun, di mana buruk kita? Tuan-tuan, dia tak boleh dapat secara spesifiknya apa dia buruk tu. Macam apa? Kita tak tahu dan tak boleh kenal pasti buruk tu apa. Jadi pertama, ujian kita nafsu. Lepas tu apa? Syaitan. Ni nafsu paling besar. Lagi apa? Dunia. Sebelum umum dunia ni apa? Makhluk. Ni istilah ulama kita lah kan. Apa? Kaum kerabat. Anak, isteri. Dan nafsu tu kita sendiri. Kita sendiri. Itu ujian paling besar. Untuk saya sebut ujian. Saya nak sebut bagi 4 tu. Yang ni atas perjalanan Imam Ghazali yang mana disebut ni. Ujian kita, ulama dah simpulkan pun dalam kitab-kitab yang kalau kita belajar memang kita jumpa semua ni. Ujian kita untuk nama beriman ni, nafsu, syaitan, makhluk, dunia. 4 ni benda besar. Yang menggagalkan ada hubungan kita dengan Allah. Yang itulah menyebabkan kita tak ingat Allah Ta'ala, tak sedar ke Allah Ta'ala, apatah lagi nak kenal Allah Ta'ala, nak kasih ke Allah Ta'ala, nak korban jiwa raga dan harta benda untuk Allah Ta'ala. Akan boleh. Mustahil. Mustahil capai. Bahkan, kita akan kasih kat diri aku sendiri. Bahkan, jangan kata kasih kat diri aku sendiri. Lupa langsung kepada Allah Ta'ala. Bahkan, hak harta orang pun kita nak ambil. Bahkan, bujur lalu menentang patah. Halal haram pun gedah. Ini masalah itu. Pasal apa ni? Pasal kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita tak, dengan sebab tu, kita tak boleh lepasi ujian ini, halangan nafsu, syaitan, makhluk, dunia ni, kita tak boleh nak keluar daripada belenggu ni, dengan tu, hati kita ni tak boleh duduk sibuk dengan Allah Ta'ala, bahkan kita sibuk dengan nafsu, syaitan, makhluk, dunia. Orang Rasulullah ni dia bawa tauhid sampai hati kita ni tiada hak batil. Maksudnya tak ada aghyar dan akdar ni. Tu istilah sikit. Tuan-tuan tak saya dengar lah. Selain pada Allah Ta'ala takkan ada dalam hati. Rasulullah ajar tu. La ilaha illallah. Kita belajar memang singkat sangat tuan. Kita faham satu sudut je. Cara disembah melainkan Allah. Dah sembah Allah belum? Untuk lepas tak ujian? Lepas tak? Umumnya kita rasa lepas je tak? Ada sembah tokong? Sembah busuk? Sembah duit? Cium duit? Kadang-kadang cium juga kan? Seronok dapat kereta? Sibuk dengan kerja? Tu satu hal. Tapi ada tak sembah selain pada Allah Ta'ala? Tak ada. Jadi dah rasa selesa tak? Kita dah rasa selesa. Pasal kita faham, itulah saja ujian dia. Untuk sekarang kita semua dah lepas ujian apa? Lepas tu mana ada sembah tokong? Masa tak sembahyang dulu pun tak sembah tokong. Dah okey belum? Dah okey belum? Mana ada? Tak sembah tokong langsung. Alhamdulillah, nikmat besar dah aku dapat. Memang besar pun sebenarnya. Tapi itu saja ke? Tuntutan agama Islam, ajaran Rasulullah ajar kat kita, yang la ilaha illallah tu kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh,
yang kita melepasi ujian 4 tahap tu. Nafsu, syaitan, makhluk, dunia. Tak saya sebut sekali lalu. Nafsu kat diri kita. Jangan saya sebut. Saya sebut misal mudahnya tuan untuk fikir. Kita kalau kenal la ilaha illallah ni, faham Allah Ta'ala. Atas kata lawan nafsu utama ni. Tengok. Kita tak akan rasa apa yang ada kat aku ni, aku ada. Bahkan kita akan rasa Allah yang bagi ada. Ni halangan nafsu utama. Sikit soal lah. Saya kadang saya dengan Tauhid, saya selalu soal ni. Kita ada ke tak ada? Ada tak? Allah ada tak? Kita ada tak? Siapa yang ada sebenarnya? Allah ke kita? Kita bukan ada. Kita diadakan. Soal. Betul tak statement saya sebut? Betul tak memang Allah ada, sedia ada, kekal ada? Yang ada dia tak hajat pada sesuatu. Betul tak? Alhamdulillah. Sudut ilmu kita ada dah tu. Memang ulama dah ajar lah kita. Alhamdulillah. Tapi nak bawa. Tapi kita rasa tak sentiasa bahawasanya Allah yang ada dengan aku, hidup dengan aku, bagi aku melihat, bagi aku mendengar, bagi aku bercakap. Segala-gala apa yang ada ni pada aku ni tiada daripada aku, melainkan Allah yang beri kat aku. Rasa tak ada? Rasa tak ada? Rasa tak ada? Tak ada. Duk lupa ke, sentiasa ingat ke, kadang-kadang ingat ke tak pernah ingat langsung. Kalau tak pernah belajar, tak tahu apa langsung. Memang tahu Allah Tuhan, Allah cipta langit bumi. Tapi kat diri kita, kita belum ada menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala untuk merasa aku ni makhluk dia. Aku ni hamba dia. Aku ni dia cipta, aku berhajat kat dia. Dah bebas belum tu? Ujian tu dah lepas belum? Kita yang rasa berhajat, tengok saya soal. Rasa tak berhajat ke Allah Ta'ala? Jawab soalan tu. Mudah aja soalan tu pun. Rasa tak berhajat ke Allah Ta'ala? Rasa? Bila rasa berhajat ke Allah Ta'ala? Bila susah kan? Mungkin tuan dan biasa dengar statement tu, kita rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Ya ke? Dengar soal macam ni lah. Rasa berhajat kat duit kuat ke? Rasa berhajat kat Allah Ta'ala kuat? Kalau tak kahwin lagi, rasa berhajat kahwin kuat ke? Rasa berhajat kat Allah Ta'ala kuat? Jawab elok. Jangan jadi munafik. Jawab elok. Kasar bahasa saya. Sorry, saya tak tuduh-tuduh siapa ya. Rasa kahwin kuat betul? Tanya budak-budak muda. Betul tak? Rasa kahwin kuat betul tak? Rasa cari duit kuat ke? Rasa berhajat kat Allah Ta'ala kuat? Nampak? Yang kita dah cari duit ni, rasa tak nak ada harta kuat? Betul tak? Ke rasa ke Allah Ta'ala kuat? Rasa bergantungan ke Allah Ta'ala kuat? Dah ada rasa, dah ada duit, dah ada kerja, rasa tak nak rumah sendiri kuat? Ada tak? Kuat ke Allah Ta'ala ke? Rasa kuat nak berhajat ke rumah? Kalau duduk rumah sewa je puas hati, tak puas hati? Tak puas hati. Betul tak? Tu yang loan pun bantai gila. Sorry sikit. Tu jawab marah agak saya sebut macam tu kan. Cukup kan? Saya panjang lagi, panjang pula. Jadi ada soalan, kalau ada nak perlu penjelasan, tanya lain. Gitu kan. Memang kita jaga hidup. Siapa? Pasal kita duk rasa itulah hajat besar kita. Kita rasa itulah yang boleh. Itulah rasa keperluan kita paling besar sekali. Kalau tak dapat ni, rasa macam hidup aku telah gagal. Aku telah gagal cari harta. Aku telah gagal cari rumah. Aku telah gagal beli kenderaan. Aku telah gagal beristeri. Aku telah gagal dapat anak. Aku telah gagal. Aku telah gagal. Aku telah gagal. Jadi kita rasa berjaya ni bila? Bila semua yang kita rasa berhajat ni kita cari dapat. Jadi kita seronok pun bila? Bila dapat. Alhamdulillah. Bukan seronok ke Allah tu. Seronok apa yang kita dapat. Jadi dah lepas belum ujian nafsu? Belum. Bahkan kalau dapat sekalipun dah puas ke belum? Takkan puas. Rumah tu kalau besar lagi. Tambah ada duit. Dijual rumah ni, dia beli rumah lain. Kereta kalau dah ada Proton. Dia takkan tu. Dia nak tukar Toyota. Dah ada Toyota, kalau boleh nak BM. BM dah beli? Boleh. BM bukan bukit tajam. Dah ada BM dulu kalau boleh. Dah ada lagi nak Ferrari. Dah ada Ferrari. Ambil pula satu lagi. Ni. Kalau boleh 10 je kereta. Dah ada rumah. Nak rumah sewa pula. Dah ada rumah sewa buat rumah homestay pula. Betul tak macam tu? Betul tak saya cakap? Jadi tak puas. Jadi dah selesai belum buat nafsu?
Bila selesai? Mapuh baru selesai. Oh, kasar masa dulu ni. Tak selesai. Jadi duk kejar nafsu hari-hari. Bukan duk hari-hari untuk ingat Allah Ta'ala. Pandang Allah Ta'ala. Bukanlah maksudnya salah pula pergi cari harta tu berdosa. Tak, bukan maksudnya tu. Tapi macam mana tauhid tu merentasi seluruh aktiviti kehidupan kita. Ayat ni macam mana? Tauhid merentasi. Yang tu panjang pelajarannya. Sekali lalu saya sebut dalam bab nafsu. Baik. Tu nafsu. Nisbah nak lagi. Saya sebut tu dalam bentuk harta, benda, makan minum. Baik. Syaitan. Sedar tak syaitan duk tipu kita? Syaitan ni tipu apa kita? Tak rasa tipu pun. Apa dia tipu kita? Dia tipu kita supaya mindset kita ni tak fokus sikit pun ke Allah Ta'ala. Duk fokus ke makhluk. Makhluk tu sering Allah Ta'ala. Kita makan nasi. Terasa tak Allah bagi rezeki? Ke makan nasi kenyang? Makan nasi kenyang. Simple aja. Rasa kenyang kat nasi ke rasa Allah bagi kenyang? Ikhlas jawab. Tak payah jadi munafik. Sorry, saya bukan tuduh. Saya sebut tu untuk alert je. Tak payah berlakon. Kita makan nasi. Hai, gembira dengan budak-budak tu. Bukan nak marah kan. Apa tu kata ni? Makan nasi ni. Makan nasi. Kita makan nasi, jatuh hati kat nasi ke jatuh hati kat Allah Ta'ala? Soal, dah selesai belum dengan syaitan? Kita semayang, katalah kita boleh buat qiyamul lail malam tadi. Daripada 3 pagi sampai subuh. Tak tidur. Sampai boleh doa menangis-nangis. Menangis air mata, berambu. Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Kami anak banyak dosa, Ya Allah. Anak isteri kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Berambu-rambu. Macam mana? Rasa berjaya tak malam tadi? Rasa berjaya tak? Ni yang qiyamul lail lah. Yang nama lain tak payah sembang. Rasa berjaya tak? Dah berjaya belum? Engkau rasa engkau berjaya kena tipu syaitan. Syaitan dalam poket dia kan. Engkau semayang lah macam-macam. Rasa engkau berjaya dalam poket aku. Wala. Tak selesai kita tuan-tuan. Tak selesai perjalanan kita. Kita nak melepasi ujian syaitan. Sikit saya sebut. Betul nak lepas dia macam mana? Aku boleh taat ni siapa? Allah yang bagi aku taat. La haula wala quwwata illa billah. Ilmu dia memang simple. Tapi nak dapat tu tuan-tuan. Jenuh tuan-tuan. Nak berkelahi. Okey, saya sebut syaitan. Nafsu, syaitan, makhluk. Okey, saya sebut mudah tu. Dapat duit seronok. Sepatutnya macam mana? Tauhid merentasi duit tu. Apa dia? Allah bagi rezeki aku. Duit, alat ni. Masuk okey. Ya. Hati, Alhamdulillah. Allah bagi rezeki aku. Itu baru istilahnya lepas ujian tentang makhluk. Kalau katalah ni musim nak kahwin betul kan? Akad nikah dah. Nak kenuri je tinggal. Dah kahwin dah pun, macam mana? Bukan seronok isteri. Seronok isteri tu satu hal. Memang ada seronok itu. Tapi apa? Alhamdulillah dapat isteri baik pula tu. Tak gaduhlah bela susah-susah. Bahkan dia bela kita. Bukan kita bela dia, dia bela kita. Contoh. Itu kalau isteri yang baik. Suami pula, misalnya isteri dapat suami. Suami bela betul-betul baik-baik. Dia jaga, dia ajar, dia asuh, dia didik. Oh macam-macam. Baiknya suami ni. Alhamdulillah. Itu kalau dapat baik. Ada yang dapat mangkuk ayun pun ada juga lah. Ujian juga tu. Agak-agak sejahtera dah hidup. Ada orang menderita hidup 20 tahun, 30 tahun. Suami penin. Ada orang hidup 20 tahun, 30 tahun. Isteri penin. Penin dengan bini. Duduk tak nak. Apa sembahyang semua tak peduli. Wah. Duk kira pergi mesyuarat sana, mesyuarat sini, mesyuarat sana, mesyuarat. Suami tak peduli langsung. Anak tak peduli langsung. Agama tak peduli langsung. Ada suami tak peduli agama langsung. Masjid tidak, surau tidak, sembahyang tidak, apa tidak, Jumaat pun tak pergi. Macam-macam tu kan. Orang nak sebut tu. Ni makhluk yang ada keliling kita. Itu saya sebut makhluk berupa kaum kerabat. Begitu juga anak, isteri. Itu saya buat anak isteri. Tahu apa ya? Adik-beradik, mak bapak, kaum kerabat, saudara mara, sepupu, bawa macang, bawa betik, bawa ketiak, bawa semua keliling tu macam mana? Jiran, tetangga. Tu kan.
Macam mana nak pergi lepas halangan tu? Bersama-sama tu nak kena taat, nak kena ingat Allah Ta'ala. Ni benda-benda ni semua menghalang ni. Menghalang. Itu saya sebut sekali lagi, makhluk. Makhluk ni, setengah ulama kita sebut khas makhluk ni, kaum kerabat lah. Manusia, jiran, tetangga. Tambah pula duk kelahi, duk debat lah, muzakarah lah. Bawa pahaman pula Syiah lah, Wahabi lah, liberal lah. Dan kepala otak ni duk kelahi je. Dia akan jadi fokus macam tu. Itu pun satu hal juga ujian tu. Ujian tu. Macam mana nak uji selesai tu? Saya sebut saya lalu, makhluk. Ni apa? Dunia. Seronok tak dapat ternakan? Seronok tak? Boleh lembu 10 ekor kalau macam mana? Kalau makin beranak 40 ekor macam mana? Seronok tak? Jatuh hati tak? Saya silap bukan jadi tuan lembu, jadi hamba lembu. Habis ujian. Lingkup. Mula kerja, mula cari kerja, lepas tu jadi hamba kerja. Bukan jadi tuan untuk kerja, jadi hamba kerja. Jadi hamba duit. Habis. Hamba rumah, hamba kereta, hamba bank. Hamba bank lah. Siapa? Dah kena hutang kena bayar? Tak bayar lagi. Kereta kena ambil, rumah kena ambil. Terpaksa ni, nak cuti tak boleh, nak pergi mengaji tak boleh. Nak ambil ni, nak pergi kursus tak boleh. Macam apa? Masa cuti pun dah habis dah. Mana ada masa nak mengaji? Pula tu kena sekat pula masa macam ni. Sampai Jumaat pun tak boleh pergi. Tuan-tuan. Itu halangan tu. Kena uji tak macam-macam. Dah selesai belum? Rasulullah ajar kat kita macam mana nak selesai hal ni. Siapa yang ambil betul-betul ni boleh selesai tu macam mana? Memang betul-betul dah keluar daripada zulumat ila nur. Cuma kita tak dapat ajaran tu. Kita pun tak bersungguh-sungguh untuk pergi belajar tu. Kita pun tak bersungguh-sungguh untuk dapat benda tu. Tu masalah dia. Kita dah duduk rasa lega, apa yang ada ni, kita dah rasa memadai, inilah seolah-olah ini saja ajaran Islam, ni saja ajaran Nabi SAW. Ni masalah kita. Satu, kita tak seronok dengan Allah Ta'ala. Jangan kata nak seronok. Tak saya sebut misal seronok. Zikir seronok tak? Semayang seronok? Contohlah. Seronok? Kalau saya bagi bai'ah zikir kat tuan-tuan lah, saya ijazah zikir malam ni, nak? Nak? Tapi bukan sikit, bukan 1,000, 2,000, 5,000, nak? Wajib buat. Macam? Menderita aku 5,000 Ustaz. Seronok ke? Beban? Beban ke? Beban. Saya tak kata tuan-tuan, saya pun rasa beban. Jadi saya pun, itu yang kata saya mengaji lagi, saya belajar lagi. Siapa? Banyak lagi benda belum selesai kan. Pasal kita buat ketuhanan ni, dia sampai tahap kenal Allah, faham Allah, tauhid ni merentasi seluruh kehidupan kita. Sampai tahap kasih ke orang Ta'ala. Sebut Allah ni jatuh hati terus. Bandingan jatuh hati tu macam mana? Nak buat misal. Seorang isteri ni, bagi contoh misal untuk jatuh hati ni. Dia tengok baju dia, abang beli. Tengok cincin, abang beli. Abang. Tengok jam, abang. Tengok pakai selendang, abang. Tudung, abang beli. Abang. Pegang meja, perabot, abang beli. Abang. Pegang handset, beli. Mana? Abang beli, abang. Sentiasa ingat abang. Saya ceramah macam tu lah kan. Saya ngajar, saya tak ngajar itu kan. Abang. Betul tak? Tengok rumah pun, abang yang beli rumah ni. Abang bagi rumah. Abang. Tengok kereta. Abang. Itu memang gila bayang. Sebut nama abang ni. Kalau abang ni nama Dolah lah. Dolah. Abang Dolah. Abang Dolah. Itu kalau abang. Suami pula dengan isteri dia. Nama suami isteri dia Hamidah. Tuan. Hamidah. Tengok masak ni. Dia makan. Tak sedap. Ingat masakan kat rumah dia. Hamidah. Tengok susun teratur. Balik teringat isteri yang duk atur kat rumah. Cantik tersusun di rumah. Hamidah. Tengok orang lain. Ingat. Tak lawa. Midah lawa. Midah. Ada midah sana, sorry ya. Bukan saya sebut midah belakang. Bukan.
Kebetulan nama confirm kan. Kalau semayang pun sampai tok imam tu, Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Tuan-tuan, gila ke hamidah sampai tak tahu. Kalau orang nyanyi lagu pun, oh Fatimah, dia boleh tukar Fatimah tu, oh Hamidah. Lagu oh Fatimah. Saya jarang nyanyi kan, nyanyi kat orang ni. Gadis ayu. Dia boleh tukar lirik Fatimah tu jadi Hamidah. Oh Hamidah, gadis ayu, indah sungguh parasmu, Mas Ayu. Bukan hafal pun kan. Sambil pergi sekolah dengar lagu tu. So dulu pasal radio Mas Tenggan dulu. Okey, saya duduk Kuala Lumpur. Ada lah Mas Tenggan, Sting Garden namanya. Apa saya nak sebut ni? Kasih sampai macam tu tuan. Kasih kita ke Allah Ta'ala sepatutnya lebih membara daripada tengok tangan kita ni. Allah bagi tangan aku, alhamdulillah. Allah bagi darah aku boleh mengalir ni, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jantung elok lagi. Cek gula pun elok lagi. 3.5. Gula. Sampai doktor kata makanlah sedap sikit. Aku melantak sedap dah. Dia suruh makan sedap sikit. Janganlah diet sampai melantu sampai darah kurang. Padahal kita duk melantak gila dah ni. Macam mana? Contohlah. Saya lah tu saya sebut tu kan. Kata awak Ustaz, sampai Ustaz punya darah ni cair sangat kata dia. Cair sangat. Aku pun tak usaha cairkan darah aku. Tengok gula okey, jantung okey, kolesterol okey, tak ada pun darah tinggi, kecil, manis, semua okey. Sepatutnya macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Allah Akbar. Semua dia bagi Allah Akbar. Tapi kita tak gila macam tu kan. Kalau bini kita gila macam tu, untuk lelaki gila macam tu. Majikan kadang gila macam tu, YB kadang gila macam tu. Menteri kita gila macam tu. Ke makhluk kita boleh jatuh hati macam tu. Ke Allah kita tak jatuh hati. What's our problem? Kita tak kenal Allah. Kita tak faham siapa Allah tu. Kalau faham pun hanya faham very light knowledge. Very light knowledge. You understand me? Very simple knowledge. Very light. Very light. Dengar. Very, bukan very light. Very, very light. La ilaha illallah. That's the only knowledge we know. Nothing else. Kalau minta kita, can you give explanation? Cakap putih kan? Boleh cakap putih kan? Can you give explanation about Allah SWT? Allah SWT is my God. He is ilah. Then we sacrifice our life for Him. How you sacrifice? We salat, we zakat, we fast during Ramadan time. We go to Hajj, Umrah. Then we zikir, we recite Quran. That's all. Yes. Itu cukup. Very light knowledge kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya orang beriman ni macam mana? Orang beriman dengan Allah Ta'ala ni, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kasih gila dengan Allah Ta'ala. Dia jadi macam tadi ya. Macam midah ni. Midah. Allah midah. Mandi tak basah, tidur tak kenyang. Mandi tak basah, tidur tak kenyang. Makan tak kenyang. Allah. Dia bagi aku makan. Dia bagi makan tadi pun tak ada kenyang. Makanan jumpa lagi. Saya sebut saya lah. Pergi Manjung. Tu pun orang minta suruh makan. Makan jugalah. Disuruh makan. Lari pula pergi Batu Hampa. Jamu makan pula. Dia kata merangkap sarapan. Padahal sarapan tadi pun makan dah. Merangkap makan tengah hari dan makan pagi. Makan lagi. Singgah kat Talang tadi. Makan lagi. Sagi. Makan lagi. Nak seronok kat siapa? Allah. Allah bagi rezeki kat aku. Kalau aku makan ni muntah hijau semua. Tak makan dah. Tak boleh makan dah. Alhamdulillah. Puji ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Tak tahu aku nak cakap apa dah. Saya tak boleh. Saya lajak lagi. Saya teriak lagi. Memang sepatutnya teriak kan. Allah dia bagi kita. Sampai kita, kalau kita makan semua muntah hijau. Sampai terpaksa tolak. Ustaz rasa dah sikit. Bubuh nasi. Makan jugalah orang suruh rasa. Udah. Selagi kecil pula hati orang. Maka sana makan jugalah. Tapi kalau ikut makan tu, sepatutnya nak cerita apa? Kalau kenal Allah Ta'ala, tengok tu menangis dah. Ya Allah. Tapi tak nangis kan? Ni saya sebut tuan-tuan, saya menangis. Bila sebut tuan-tuan, sebut dia boleh jatuh hati.
Tak sebut dia nak mikir orang lambat. Saya sebut saya, beban. Awak, aku tak boleh rasa apa ni. Tak boleh. Padahal guru dah bagi ilmu, dah bagi latihan dah. Macam mana nak buat? Sepatutnya gila kita ke Allah Ta'ala macam ni, tuan. Okey. Kalau kita dengan Allah Ta'ala macam ni, kasih gila dengan Allah Ta'ala. Sebut Allah ni macam mana? Tenang. Sebut Allah ni tenang pun tenang, gerun pun gerun, kasih pun kasih. Tuan-tuan, siapa yang ajar ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronok tak dengan Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad pula kita tak jumpa Nabi Muhammad. Kita jumpa siapa yang kita jumpa ni? Jumpa pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumpa dengan Nabi Muhammad original macam mana? Allah, tak tahu nak cakap lah. Tera kita jumpa pewaris dia pun, woi syukur nikmat lah boleh kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan, memang itu syukur nikmat. Jumpa pewaris Nabi Muhammad ni, tu guru. Guru pula dia ajar apa? Banyaklah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dialah keluarkan kita daripada zulumat ni kepada nur ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Besar ni Nabi Muhammad ni. Tuan, satu, kita bulan Maulid ni disuruh kita banyak selawat. Pasal faham kita Nabi Muhammad ajar apa ke tauhid dan nak mengajar kita Nabi Muhammad. Itu suku. Ya. Guru pula dia ajar apa? Engkau boleh ada kat dunia apa? Siapa buat datang? Mak ayah tidak? Ada tanggungjawab dengan mak ayah engkau. Nabi Muhammad dia sebagai Nabi. Keluarkan kita daripada gelap kepada terang. Boleh kenal Allah Ta'ala. Mak ayah kita pun sama juga. Dari sudut, kalau dia tak lahirkan kau, kau tak ada. Tapi Nabi Muhammad, Nabi, Allah Ta'ala, Tuhan, mak bapak engkau, ibu bapa yang melahirkan kau, sebab engkau boleh ada atas muka bumi. Baru saya tuan mengaji baru kenal, inilah mak ayah aku rupanya. Aku tak tahu nilai dia. Tu mak ayah. Nabi Muhammad macam mana? Lagilah tuan, kita tak tahu nilai Nabi Muhammad. Padahal Allah, kalau dia Allah. Lagilah tuan, buta kita tak kenal. Guru lah ajar kita. Mahal tak guru ni? Tu yang keluar duit untuk guru. Khidmat untuk guru. Terima kasih guru. Kasih dengan guru. Cari masa untuk duduk bersahabat dengan guru. Allah Ta'ala apa perintahkan? Kunu ma'as sadiqin. You must always duduk dan semajlis dengan sadiqin. Orang yang sadiqin. Orang yang benar. Benar apa? Zahir, batin ni benar dengan Allah Ta'ala. Ini perjalanan agama kita yang dibawa oleh Nabi SAW yang kita sambut melalui Rasul ni di atas dasar. Cuma untuk dapat hakiki, tuan-tuan, betul-betul kita kasih kat Nabi ni, dia mesti bermula daripada awal lah. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Baru nanti kita betul-betul kenal mak ayah kita, guru kita. Dan nak boleh kenal Allah, kenal Rasul ni macam mana? Kena berguru lah. Kena mengaji. Jadi jalan untuk sampai ke Allah Ta'ala, siapa? Guru. Satu kena nuntut ilmu. Satu, kena ada hubungan kuat tak dengan guru? Kena. Sebulan sekali cukup. Tapi saya bukan guru itu. Nak tahu guru tu PM tepi. Saya pernah elan tuan, tapi di atas majlis ceramah saya sebut macam tu lah. Saya pun berguru lagi. Misteri tak? Ustaz pun berguru lagi. Daripada tuan-tuan belajar kat saya, baik tuan-tuan pergi belajar kat dia. Can you understand ni? Belajar kat saya akarnya dia rotan. Kalau rotan, kalau tukui besi, macam mana? Lagi power. Dia gaji pula. Itu. Lagi power. Kalau akar pun tuan-tuan dengar dah macam ni. Kalau dengar rotan macam mana? Kan pepatah kita, saya guna rotan akar tu. Tiada rotan. Akar. Saya sebut macam ni lah. Saya bukan akar. Tali rapiah. Tali rapiah pula duduk dalam tai. Saya. Kalau akar macam mana? Ui, lagi bermanfaat. Kalau rotan macam mana? Saya nak guna pepatah Melayu tu. Kalau dia emas dan perak. Perak, emas kalau macam mana? Intan belian? Atau dia satu permata, satu-satunya permata yang ada muka bumi ni. Tak ada dah permata lain melainkan daripada dia. Tuan-tuan. Takkan nak abaikan dia? Inilah permata-permata yang kita kena kutip. Jumpa dia banyak duduk masa dia. Cuti kerja, apa-apa. Duduk dengan dia. Ni sebaik-baik keadaan.
Saya nak tunjuk apa? Inilah perjalanan agama kita. Inilah sistem kita. Satu, bila kita faham ni, guru pula dia buat majlis. Majlis apa? Majlis untuk sambut Rasulullah. Datang. Pasal dia dah ajar kita semua ni. Itu sekali lalu lah saya nak sebut. Yang tu majlis yang kita raikan. Jadi kalau ceramah Maulid Rasul pun tuan-tuan, tujuan dia nak bangkitkan balik semangat ni. Kalau setakat saya cerita ni, hasil lah objektif yang saya sebut tadi. Nampak tak? Boleh bayang. Kena cari macam-macam betul tak? Wih, banyak kena cari. Ya. Dan jadikan itu matlamat hidup kita. Bukan matlamat. Bukan maksudnya tak payah kerja, tak payah cari makan, abaikan anak bini, pergi duduk dalam gua, pergi duduk dalam kubur zikir. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kita ada tanggungjawab dengan makhluk, ada tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Semua kena selesai. Apa tanggungjawab dah ada, tak boleh nak tinggal. Takkan nak cerai bini, nak tinggal anak, nak tinggal mak bapak. Tanggungjawab tu ada dalam masa yang sama. Tanggungjawab dengan Allah Ta'ala ada. Dengan Rasul ada, dengan Tok Guru ada. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Mesti kena bagi selesai. Kalau tak selesai tu, maksudnya kita gagal perjalanan agama. Kita je sangka kita dah beragama. Rupanya kita belum betul-betul dapat agama yang Rasulullah ajar kita. Apa dia perjalanan agama. Sekalian, inilah jalan yang kita kena lalui. Kita kena berguru betul-betul. Kena berjalan betul-betul. Paling besar kalau kita faham tu dengan sistem saya sebut, besar sekali akidah kita dengan Allah Ta'ala. Mesti dapat guru yang betul-betul atas nama perjalanan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang keputusan dia nanti, kita akan sangkai kasih ke Allah Ta'ala. Boleh kata Allah Ta'ala always in my heart. Kalau zikir yang berwaktu, sembahyang ibadat berwaktu satu hal, bahkan gila kita nak sentiasa dalam keadaan taat. Bila taat ni, nak berzikir 24 jam tak kalau boleh. Berdiri, duduk, baring. Yang itulah ciri orang beriman Allah Ta'ala cerita. Orang beriman ni orang siapa? Orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan baring. Maksudnya 24 jam, 24 hours. Pasal apa? Kasih Allah Ta'ala. Bila pun macam sebut midah dia lah. Midah. Allah. Dan bukan susah pun sebenarnya nak ingat Allah Ta'ala. Cuma kita tak jatuh hati dan tak kenal. Betul juga, sama juga untuk kasih dekat Nabi SAW. Jadi kalau ada ajaran yang ajar, zikir ni, bidah. Yang ni something wrong. Cukup, saya sebut itu pada dah. Tak bagi sambut maulid, bidah. Yang ni something wrong. Siapa? Sepatutnya kasih kat Nabi 24 jam. Kasih kat Allah Ta'ala pun 24 jam. Tuan-tuan, yang inilah majlis yang kita buat untuk dapat sedikit kesedaran macam mana nak tahu perjalanan hidup kita, macam mana yang dikata perjalanan agama Islam ni, yang kata Islam, ada iman, ada tauhid, macam mana betul-betul nak takwa, kasih kat Allah Ta'ala, kasih kat Nabi, kasih kat ibu bapa, kasih kat guru kita. Orang-orang yang bertanggungjawab, yang boleh menghubungkan kita, boleh sampaikan kepada Allah Ta'ala dan Rasul ni. Orang ni ialah orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Dan kita kena cari sedapat mungkin. Kalau dia tak boleh datang, kita cari dia. Memang kena macam tu. Ahli Madinah, bila Rasulullah tak ada di Madinah masa tu, dia pergi ke Mekah. Bila bunyi kata Rasulullah nak hijrah, dia punya seronok lah Rasulullah nak hijrah. Best. Dia sediakan rumah, dia sediakan tanah. Menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Tuan, dia punya seronok macam tu. Kita pun kalau boleh, ada tutup guru alim ulama' yang betul-betul, katalah misalnya Syria ada perang, tengok ada tutup guru macam mana. Kita sediakan tapak, sediakan tanah, beli rumah, sediakan ni, apa? Buat madrasah, bagi dia ajar. Tak ada isteri, bagi isteri. Ada anak kita, buat menantu. Contoh, macam apa? Oh, ini benda besar ni. Harta benda yang berharga ni. Nak cari orang, bukan sebarang orang ni. Cuma pastikan betul-betul lah Tok Guru, jangan cari Tok Guru. Yang ni panggil ustaz, rupanya putat. Tak jadi lah tu. Kita buat tahfiz, contohlah, buka sekolah, madrasah, panggil Tok Guru, rupanya haru. Pahaman liberal lah rupanya. Rupanya merapu, api. Contoh kan. Ni jangan silap. Kita buat menantu, rupanya kita ingat boleh bawa sesuatu kebahagiaan untuk kita. Rupanya dia cekik kita. Habis semua gerak nama semua tukar ke nama dia. Jaga lah tu. Berwaspada juga, berhati-hati juga. Siapa?
Macam-macam tuan, tipu daya dunia ni. Jadi saya nak sebut apa? Macam-macam tuan. Dalam masa duk cari kebaikan pun, ada bermacam ujian-ujian dan halangan. Allah. Macam, rasa susah tak hidup? Untuk nak buat apa? Mintalah ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Saya pun, Allah. Rasa susah yang tuan. Cuma bila ada guru, guru bagi penawar. Best. Jumpa dia pula, dia nasihat. Bangun lagi. Jumpa lagi nasihat. Bangun lagi. Bangun lagi. Satu, kita kena ada guru khas untuk bimbing kita dalam perjalanan. Saya rasa itu saja untuk ceramah Maulid ni. Mudah-mudahan saya sebut objektif tadi tercapai. Supaya kita boleh faham macam mana perjalanan kita. Untuk boleh kasih orang Ta'ala, kasihkan Nabi SAW. Cuma atas amalan ni, banyak-banyak nak buat apa? Dah sambut Maulid Rasul ni, jangan tak tahu antara benda amalan yang suruh kita disuruh buat banyak sangat adalah berselawat atas Nabi SAW. Sekali lalu saya sebut itu. Ada soal, sesi soal jawab tadi. Jadi, soalan lah sekitar apa yang saya sebut, khasnya. Ataupun apa yang munasabah tu. Soalan. Ya. Oh. Kasih Nabi Muhammad SAW. Saya sebut contoh yang misal pertama tadi tu dah menghurai hak tu sebenarnya. Menteri besar tadi, dia buat jalan raya. Contoh kan. Dia buat jalan raya. Dia bagi jadi bandar metropolitan. Naik taraf. Bukan Taman Puncak Bougainvillea. Bandar raya Bougainvillea. Macam mana? Seronok tak? Boleh? Siapa punya jasa ni? MB? Siapa yang ajar kita kenal Allah, kasih ke orang Ta'ala. Sampai bila-bila pun Allah. Kerana aku tak kenal siapa yang menjadikan aku. Allah. Siapa yang ajar ni? Nak buat apa kat Nabi Muhammad? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dia tu kot. Masa saya jawab soalan tu. Tapi ringkas lah. Nak panjang PM lain. Pasal saya panjang ni boleh sangat kan. Ringkas tapi rasa saya kita dah faham prinsip yang mengajarkan kita pada Allah Ta'ala Rasulullah. Jadi kasih tak Rasulullah. Dan saya sebut mukadimah dia, Allah Ta'ala sendiri bagi saranan macam tu. Dia kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul kasih Allah Ta'ala kata apa? Sungguh Rasulullah bagi tahu kat para sahabat ni, kamu semua kena ikut aku. Pasal aku yang bawa kenalkan kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengenalkan kita ke Allah Ta'ala ni Rasulullah. Betul tak? Satu kena kasih kat Rasulullah. Cuma sikit lagi sama belakang tu. Rasulullah sekarang dah tak ada. Siapa yang kenalkan kita kat Rasulullah pula? Dan kenalkan kita kat Allah? Siapa? Guru. Lepas tu macam mana? Kena kasih tak kat guru kita? Dia bekas guru ke sentiasa guru kita? Satu kita dalam agama, khasnya guru agama, dia tak ada. Ni bekas guru saya. Tak ada. Kalau inilah guru kita mengajar agama sampai mati, dia lah guruku. Ini guruku. Bila-bila jumpa pun cium tangan. Ni guru aku. Walaupun dia lebih muda dari dia. Dia lah yang ajar aku kenal Allah Ta'ala. Guru aku. Satu. Guru ni pula dia ajar kita kasih kat Rasulullah. Dengan sebab dia bawa kasih kat Rasulullah tu. Kasih kat Allah Ta'ala tu. Dengan sebab tu jatuh kasih kita kat dia. Nak bagi sedekah kat Rasulullah tak boleh. Nak sedekah siapa tu? Sedekah guru. Ini ajar. Memang prinsip agama kita tu. Tapi saya bukanlah minta sedekah kat tuan-tuan. Tadi kata, ini ustaz ni faham lain nak bertampar lagi. Tu saya punya bahasa. Sorry sikit. Pasal kadang-kadang ada orang kata, ni ustaz ni tak, kona-kona. Bertampar lagi, dengar dia tu. Jangan dengar satu kuliah je. Dia, manusia ni kadang dia saja nak cari yang poin-poin yang huduh-huduh tu kan. Tapi saya nak sebut ni prinsip ulama kita ajar. Yang bila kita dah tak jumpa Rasul, kena kasih siapa pewaris Rasul. Cuma kenal pasti benar-benar siapa dia. Saya sebut tu. Ada ni soalan? Ini soalan power ni. Ini soalan muzakarah ni. Soalan, kita nak ikut Nabi kan? Soalan dia tanya ni. Adakah ada orang duk ajar Allah Ta'ala duk aras? Yang ni ajaran Nabi Muhammad je. Yang tu yang saya kata tadi. Kena mengaji akidah dengan guru yang betul. Atas apa yang dah disebut oleh semua ulama kita kan?
Kita memang rasanya kalau kita belajar betul-betul, disiplin ilmu kita betul, kita ambil daripada guru yang betul-betul, bahkan kalau saya nak guna bahasa gini, memang dah jelas sangat dah apa prinsip ketuhanan yang kita nak faham ke Allah Ta'ala. Pasal Allah mesti dia sempurna, dia takkan hajat pada sesuatu. Itu prinsipnya. Jadi, akidah memahamkan Allah di arasy, yang ini bukan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ada dua kaedah mengikut atas perjalanan jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya nak syarah lagi panjang-panjang sangat, saya sebut gitu. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ada dua perjalanan. Apa dia? Istilahnya perjalanan salaf dan khalaf. Khalaf dan salaf, dua-dua kaedah ni betul. Dia takkan bercanggah. Dan mesti faham ke Allah Ta'ala ni dengan fahaman betul. Dua-dua fahaman, dia takkan bercanggah. Salaf punya fahaman pun betul, khalaf punya fahaman pun betul. Cuma kena faham apakah dia ajaran salaf dan apakah dia ajaran khalaf. Betul-betul. Pasal ada orang, dia mendakwa dia salaf, tapi sebenarnya salah. Yang tu masalah. Dan bila kita labelkan Wahabi, kata dia, janganlah labelkan Wahabi. Mana tak Wahabinya? Memang itulah fahaman Wahabi. Pasal salah betul-betul. Okay. Yang ni pun kalau tuan-tuan tengok muzakarah apa, macam tu lah. Pasal atas soalan itu kan, adakah tu ajaran Nabi? Ajaran Nabi kita Muhammad SAW ni, prinsip dia keketuhanan ni, apa dia? Khasnya pada atas umum istilah salaf ni, pada ayat-ayat yang berhubung dengan ayat mutasyabihat. Tentulah selalu atas fokus ilmiah hanya sikit kan. Maksudnya, kalau faham Ar-Rahman ala Arsy Istawa, maksudnya, tentulah selalu dia mau berdalil pada masalah itu. Dia ayat, kalau ikut kaedah salaf, apa dia? Memang ayat Quran, memang sebut istiwa. Apa makna istiwa? Bukan makna berada, bukan makna duduk. Ayat dia kalau bahasa Arab, istiwa. Baca bagi lalu, makna lagi kalau kita faham tak kena gaya, salah dan akan menyebabkan fahaman tak betul ke Allah Ta'ala. Apa kaedah dia? Atas umum, original salaf. Apa dia? Wallahu alam, subhanallah. Allah Ta'ala takkan ada apa-apa sifat kurangan, ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Siap. Ini betul-betul salaf. Ini original salaf. Kalau dia kata Allah duduk atas arasy ataupun berada di arasy, salah. Ini bukan original salaf. Ini fake account. Sungguh fake account. Maklumat palsu. Disangka salaf, tapi salah. Soal, di mana salah? Memahamkan berada. Ulama kita atau ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan saya ngaji ada guru sebut macam ni, bahkan kaedah kalau kelahi pun macam ni. Cuba sebut satu nama khas ulama ataupun sahabat buah habis, ataupun Allah Ta'ala yang Allah, Rasulullah sendiri, kalau sebut Rasulullah sendiri maksud istawa ala arsy, Allah ada atas arasy. Baik Rasulullah sendiri, sahabat, tabi'in, tabi'in. Siapa? Nama khas dengan tentu. Tak ada. Takkan boleh sebut. Memahamkan istawa ala arsy tu Allah ada. Tak. Atau umumnya sebut istiwa mustahil tempat, ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kata ada istiwa, ada tempat, ini nama dia mujassimah. Yang tu duduk kelai itu mujassimah musyabihah. Yang tu yang kata Wahabi itu. Okey. Kalau menafi istiwa, menafi tempat, yang ni Jahmiyah. Yang ni pun keluar daripada ajaran Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah duduk tengah-tengah. Inilah fahaman yang betul. Jadi, kalau khalaf, sikit saya sebut salah sekali lalu, kaedah khalaf, apa dia? Kaedah khalaf, ayat mutasyabihat tu, pasal kadang-kadang orang duk bertanya apa makna. Mereka memberi huraian dengan munasabah, dengan berdasarkan format kaedah bahasa dan kaedah ilmu balaghah untuk mengertikan apa makna selayaknya dengan Allah Ta'ala. Memberi huraian tafsil apa makna selayaknya dengan Allah Ta'ala. Ini perjalanan khalaf. Salaf dan khalaf dua-dua betul. Yang salah apa?
salah pi. Tu salah. Jadi yang faham Allah Ta'ala istiwa. Macam mana? Wallahu alam. Itu betul. Allah atas arah. Salah. Jadi betul ke lah? Bagi betul. Masalahnya ada orang bagi penjelasan, dia kata, nak kata Allah tak bertempat pun betul, nak kata Allah atas arah pun betul. Ni yang duk kelahi ni. Yang jadi debat, jadi muzakarah ke, dia orang nak buat debat ke, bolehkah berkata Allah atas arah? Yang ni yang ada masalah ni. Kalau ikut, telah berlaku ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, memang tak boleh nak sabitkan berada atas arah tu kawan Ta'ala. Berada tu. Bahkan tak ada satu pun dilalah dalam Quran menunjukkan mana berada tu dengan pasti dengan qat'iyud dilalah wa subut. Yang tu kot tuan-tuan tak faham istilah. Itu yang kerana bahas buat ilmu ni, orang awam dia tak boleh nak faham benda tu kan. Tak boleh nak faham. Bila tak boleh nak faham, ambil je keputusan ulama. Fatwa Jakim ada, fatwa Negeri Perak ada, Selangor ada, Johor ada. Banyak tuan-tuan. Ada negeri pelik je yang tak ada fatwa tu. Yang dia ambil fahaman Ibn Taymiyah. Tu masalah sikit. Yang lain semua mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dengan bahasanya begitu. Yang ni dia dakwa dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi cenderung kepada fahaman muda. Fahaman kaum muda. Fahaman Ibn Taymiyah. Nak guna Muhammad bin Abdul Wahab, nampak sangat kata ikut Wahabi. Dia tak guna nama Muhammad bin Abdul Wahab, dia guna nama Ibn Taymiyah. Jadi yang tu yang jadi masalah sikit tu. Dan ada orang menggunakan di atas kesempatan itu seolah-olah mendakwa inilah fahaman salaf. Inilah masalah dia. Telah mempalsukan maklumat seolah-olah memahamkan Allah ada atas arah ni, yang ni adalah akidah salaf. Tak betul. Yang ni yang kena alert. Kena alert sikit. Kalau dia kata fahaman khalaf mengata Allah tak bertempat ni betul, fahaman atas dakwaan dia, fahaman salaf kata Allah ada di langit betul, dua-dua betul. Tak betul pernyataan ni. Betul Saya sebut sekali lalu untuk tuan-tuan buat tatapan dan fikiran. Kenapa tak betul? Bila salah dan khalaf ni betul, mesti dua-dua murni. Betul tak? Ni faham? Kalau kata satu Allah tak bertempat, tu khalaf. Salaf didakwa sebagai mengatakan Allah ada di aras. Okey ke? Kontradik. Kontradik betul tak? Takkan betul Allah tak bertempat pun betul, Allah ada di aras pun betul. Betul tak? Tak betul. Yang betul macam mana? Allah memang tak bertempat, itu khalaf. Allah bukan ada di aras. Allah istiwa alal ars. Tapi bukan makna berada. Apa makna dia? Wallahu alam. Baru tak kontradik. Apa dia? Bukan makna berada. Bukan makna tempat. Allah macam mana? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bahkan isyarat Quran jelas orang Taala sebut macam mana? Akhir surah Baqarah. Surah Taubah tu. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jelas. Nak menunjukkan Allah ni siapa? Rabbul arsh. Tuhan yang mencipta aras. Rabb pada aras. Bukan sakinul arsh. Bukan mustaqirrul arsh. Bukan yang duduk di aras. Bukan yang berada di aras. Tapi Rabbul arsh. Yang tu menunjukkan kontradiknya yang dia faham berada. Kalau berada, ambil ada. Allah bukan berada di aras. Dia Rabbul arsh. Subhanallah. Jadi, yang betul macam mana? Salaf yang original lah tu betul. Khalaf betul. Salaf yang original betul. Khalaf betul. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Yang salah apa? Salah pi. Saya memang sebut bahasa itu lah. Tak mana salah pi? Memahamkan Allah ada di atas. Ada di atas, ada di arah, ada di langit. Satu masa dulu ada version macam ni. Ada di atas. Lepas tu, ada di langit. Lepas tu, ada di aras. Lepas tu, bukan di aras. Arah ni, atas ada arah lagi. Mana satu? Betul. Nak menunjukkan dia berbolak balik. Kelang kabut. Orang bagi hujah ni, dia tukar ni.
bagi hujah ni, dia tukar ni. Tukar ni. Esok dia kata, arah ada pula. Ada hujah, ada kelahi pun dulu, dia kata apa? Allah Ta'ala duduk di aras, bukan bertempat. Dia makan, tapi makan adami. Kata. Tempat yang tak ada. Tempat yang tak ada. Tu pun dah pening dah. Tempat tapi tak ada. Ada orang bagi hujah itu. Tempat tapi tak ada. Dari segi kedah bahasa pun tak betul. Saya sebut sekali lalu. Saya nak tunjuk kata, batilnya pahaman kata Allah berada. Okay? Yang ni bukan ajaran Nabi SAW. Yang ni yang menyebabkan kelahi tak sudah. Padahal kita punya matlamat untuk capai apa? Nak jadi kasih ke Allah Ta'ala. Bahas Allah duduk atas aras jadi kasih ke Allah Ta'ala ke? Berserabut kepala. Pandai pun. Alhamdulillah. Dengan kelahi pun berserabut kepala lah. Betul? Kita nak dapat rasa berhajat ke Allah Ta'ala. Rasa kehambaan diri ke Allah Ta'ala. Rasa ada hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Nak taat Allah Ta'ala. Kasih kat Nabi. Yang ni sepatutnya yang kita nak bawa pencapaian, yang kita nak upgradekan kita punya performance. Tapi, tu kelahi lah tu. Bila nak maju? Yang tu lah kalau nak sebut kan. Tapi, memang kelahi kena kelahi. Pasal gagal di situ, gagal segala-galanya. Pasal dia teras. Bila teras, salah tu, kita biasa dengar lagu macam ni. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak semayang, tu tak semayang. Walaupun hidup semayang 1000 tahun, kalau duk kata Allah atas arah, tiada gunanya. Jelas rasanya? Saya nak sebut tu dari segi prinsip, yang tu bukan daripada ajaran Nabi, yang tu bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang tu bukan akidah salaf, itu salah pi. Itulah kan sebut bahasa itu. Yang tu yang ulama-ulama kita sebut nama istilahnya Wahabi. Dia orang kata Wahabi tak ada. Wahabi apa? Tak ada. Kita sebut Wahabi, dia marah. Wahabi ada lah tu. Tak faham sudah? Itu tanya lain. Rasa saya jawab. Saya bila jawab isu tu, sorry sikit. Apa dia? Saya baran sikit. Yang baran sikit. Jadi, itu soalan. Jawapan untuk soalan. Jadi, bukan ajaran Nabi memahamkan Allah yang ada. Tak. Bahkan, kalau ujung nak sebut kan, ajaran Nabi macam mana? Bagi kita Allah dekat dengan kita. Yang tu dia ajar. Saya mengaji Tok Guru asuh macam ni. Memang kita dengar sejarah pun Rasulullah, waktu dia dalam keadaan sesak, yang tukut bahasanya, orang kafir Quraisy nak bunuh dia, waktu peristiwa hijrah tu, duduk berehat untuk menyusun strategi, untuk mengelak daripada dapat dikesan oleh pihak musuh. Macam mana perancangan untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah berehat di Gua Thawr, kan? Di Jabal Nur, itu tak? Maklumat dia. Apa Rasulullah kata? La tahzan, innallaha. Dia ajar Allah bersama kita. Ajar bukan Allah duduk di arah, tapi ajar apa? Juga bukan makna bertempat. Subhanallah. Bukan. Satu, dia ada panjang pembahasan itu. Cuma, innallaha ma'ana, nak mengajar prinsip supaya kita rasa sentiasa Allah ma'ana, Allahu ma'i, Allah syahidi, Allah naziri, Allah sami'i, dia mendengar aku, dia melihat aku, dia bersama dengan aku. Sentiasa merasakan Allah hadir. Yang tu yang maksud kalimah syahadah kita. Apa dia? Asyhadu ke Allah Ta'ala. Asyhadu ni apa? Saksi. Fi'il mudhari' pula tu. Fi'il mudhari' ni present tense. Allah Ta'ala ni always present. Tak faham bahasa Inggeris tu mengaji lain. Allah Ta'ala ni sentiasa hadir dalam hati. Allah hidupkan aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi aku boleh dengar lagi ceramah ni. Boleh faham lagi. Alhamdulillah. Allah always present. Bukan duduk rasa Allah duduk di arah. Sedikit saya guna bahasa itu. Tak. Yang tu bukan ajaran Nabi. Itu bukan ajaran ulama salafus salih kita. Bukan ajaran tutup guru ahli sunnah wal jamaah kita. Bukan. Jadi berhati-hatilah dengan ajaran tu. Sangat jelas tuan-tuan benda-benda ni. Cuma ada benda yang dah busuk ni. Asalnya ulama kita dah kebumikan dah. Bumi bahasa itu. Dah tanam dah dalam bumi. Dah kambuh dah. Dah wangi dah dunia. Tak ada busuk ni. Ada orang pikul, bongkak, bagi semua orang baru busuk bangkai balik. Ini masalah dia. Jadi berhati-hatilah dengan akidah bangkai ni.
sikit dengan bahasa itu, ada orang boleh faham kot bahasa-bahasa kiasan tu. Kau tak faham tu, bangkai. Tu tak faham bahasa Melayu lah tu. Masa saya jawab soalan, panjang juga saya ambil masa tu. Ada lagi? Tak tahu. Ya. Ya. Ni kisah Nabi Adam makan buah khuldi lah. Tanya tu jawab sekali lalu ringkas lah. Kaedah kita belajar akidah Nabi Adam, Nabi Rasul berdosa tak? Mustahil berdosa. Nabi Rasul maksum. Dan bila Nabi Rasul mustahil berdosa ni, agak-agak Nabi Bubi lah tanya soalan agak-agak tu. Nabi Adam kena ganggu tak dengan syaitan? Kena ganggu tak? Kena ganggu, memang kena ganggu. Akan usaha diganggu oleh iblis dan syaitan. Boleh? Terganggu tak Nabi Adam? Terganggu tak Nabi Adam? Tidak. Pasal apa tidak? Jawab. Kalau terganggu, maksudnya dia tak masuk. Dia boleh kena kencing lagi. Bahasa mudah itu. Nabi Adam kena kencing dengan syaitan. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan jadikan Nabi Rasul dia diganggu oleh syaitan. Dalil Quran macam mana? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah Ta'ala sendiri bagi satu kenyataan kepada iblis sendiri. Waktu diminta panjang umur untuk menyesatkan semua Nabi Adam dan keturunan dia ni. La'u huyanahum ajma'in. Antara pernyataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala kata apa? Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba aku. Disyarah oleh ulama tafsir. Siapakah dimasuki dengan ibadi di situ? Anbiya wal mursalin. Semua Nabi-Nabi dan Rasul. Inna ibadi laisa laka alaihim. Kau ni iblis khas kalau kau pun. Engkau tak akan ada sama sekali. Laisa laka alaihim sultanun. Engkau tak akan ada keupayaan sama sekali atas Nabi dan Rasul aku untuk engkau nak memperapa-apakan akidah dia dan hubungan dia dengan aku. Ayat Quran tu. Jadi kalau ada ayat Quran berhubung dengan Nabi Adam ni, kalau bunyi macam ni. Fawaswasalahuma syaitan. Itu dalil Quran tu. Iblis, syaitan telah mewaswaskan Nabi Adam. Nisbah kerja iblis, memang iblis mewaswaskan Nabi Adam. Soal, Nabi Adam jadi waswas tak? Tidak. Tu ajaran mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah dengan semua usul tafsir, usul akidah, murnikan cerita tu mesti ditanggung pada kisah Nabi Adam tu dengan maksud demikian. Kalau Nabi Adam tu nampak macam bersalah, dia bukan bersalah. Bukan berdosa. Pasal mustahil Nabi Rasul berdosa. Betul. Wajib bersifat amanah. Mustahil khianat. Mustahil pun mustahil akli. Apa maksud mustahil akli? Tak mungkin sama sekali khianat. Antara khianat tu berdosa. Antara khianat tu kena tipu iblis. Diterpedaya oleh iblis. Mustahil. Mustahil. Jadi bila ada nas-nas Al-Quran secara zahirnya sebut macam seolah-olah terpedaya, tertipu, diwaswas, sama prinsip dia macam ayat Quran bab ketuhanan tadi. Istawa alal ars. Yadullah fauqa aydihim. Atau istilahnya mutasyabihat. Dia perlu diselesaikan dan tak boleh dipaham Al-Quran tersebut hanya dengan translate word by word, literally. Secara terjemahan mentah-mentah, hidup-hidup. Bila baca Quran terjemah mentah hidup-hidup, hak tu yang menyebabkan duk faham Nabi Adam ni berdosa, Nabi Adam ni salah, Nabi Adam ni derhaka, bahkan ada orang celupar mulut sampai kata macam ni, Nabi Adam sesat. Bahkan ada orang jangan kata Nabi Adam, dia kata Nabi Muhammad pun sesat. Dalil Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Pasal apa? Akibat memaham Al-Quran secara literal. Al-Quran tu surah Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Adakah tidak Allah Ta'ala dapati kamu dalam keadaan sesat? Dhal. Itu sesat lah tu. Kalau terjemah literally macam mana? Nabi Muhammad macam mana? Nabi Muhammad sesat. Enggak, mak tak boleh ayat tu. Nabi Muhammad sesat.
Ni ajaran Rasulullah macam ni je. Ni ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Satu, bila ada orang faham Nabi Adam pun pernah buat dosa, Nabi Adam pun pernah buat dosa, Nabi Muhammad pun sesat, yang tu yang dia ada faham nama dengan Nabi. Nabi ni manusia biasa. Nabi pun ada buat salah. Kita macam mana? Nabi Rasul maksum. Nabi Rasul ada kehormatan yang Allah Ta'ala jaga. Ada akidah dengan dia, ada kasih dengan dia, dan kita ikut total dengan dia. Orang yang ada masalah dengan Nabi Rasul, tu yang dia ikut Nabi Rasul ni tertentu aja. Dia ikut yang tertentu. Sorban tak pakai, jubah tak pakai. Kalau pakai pun, ni budaya Arab. Ni bukan sunnah Nabi. Tambah capal-capal tu lagi kata dia ni capaliun, kuburiun. Macam-macam dia kata. Pasal apa? Pasal dia tak ada akidah dengan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Nabi Muhammad dia pun manusia biasa. Asal mak kampung ya. Allah Ta'ala nak pilih tengok siapa agaknya nak jadi Rasul. Dia bagi misal pun sampai macam tu. Apa dia? Allah pun tak tahu nak pilih siapa. Tengok dulu. Nanti Nabi Muhammad. Baru jadi Nabi. Sebelum tu, mak kampung ya. Mak kampung ya. Ini bahasa-bahasa yang keluar menceritakan bagaimana pendirian dan akidah mereka kepada Nabiullah Rasulullah yang dia adalah seabdul-abdul makhluk. Kalau dengar tu macam mana? Terkeluar dah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Tu kan, inilah serangan akidah yang bahaya, kejahilan yang sangat bahaya dalam bab akidah. Yang ni, Allah minta Allah Ta'ala pelihara, jauhkan kita daripada pahaman macam ni. Sebab pahaman jadi, memang istilahnya terkeluar tu kan, daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Satu, dalam bab masalah ketuhanan. Yang kedua, dalam masalah kerasulan. Inilah cobaan akhir zaman. Yang kata fitnah akhir zaman ni, 73 puak, satu aja yang firqah Najiyah, 72 lagi dalam keadaan sesat ahli neraka. Na'udzubillah. Dengar tu gerun tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala bagi kita berguru yang betul-betul ajar kita di atas fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ni, tepat betul-betul macam mana kehendak Allah Ta'ala dan Rasulullah. Boleh kita kasih Allah Ta'ala, kasih kat Nabi kita Muhammad SAW, kasih sebenar-benarnya yang hadir sentiasa di hati Allah dan Rasul ni, always in my heart. Mudah-mudahan gitu. Maksudnya macam tu kot soalan. Kalau ada soalan lain panjang, sambil makan kita sembang, PM tu ya. Bukan apa, sekali ada orang yang dah letih dan untuk bila ni ada soalan lagi, aku lapar dah weh. Jadi saya minta maaf di atas saya menguzurkan diri untuk berundur di situ. Mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ni sabab untuk taufik hidayah Allah Ta'ala bagi kepada kita, untuk kasih kepada Allah Ta'ala, kasihkan Nabi kita SAW, supaya benar-benar kita dapat beriman sungguh Allah Ta'ala ni memang sentiasa di hati kita, begitu juga kasih kita kat Nabi SAW. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bik. Allahumma iftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.